Selamat sejahtera diucapkan kepada Profesor Dr. Muhammad Izam. Saya bernama Shubhashini dan rakan-rakan saya Vishwa Ruby dan Nur Zahira ingin membuat pembentangan tentang projek yang telah dirancangkan. Tajuk projek kami ialah Program Young Innovative Robotic Challenges, Program YERC, peringkat daerah Segamat. Berdasarkan keputusan pentaksiran peringkat antarabangsa iaitu TIMSS dan PISA tahun 2011, pelajar-pelajar Malaysia telah disahkan berada pada kelompok 1/3 ke bawah di mana ia menunjukkan pelajar kita ketinggalan jauh. Soalannya menilai aras kualiti pendidikan sains, matematik dan bacaan. Menurut Darus tahun 2012, dapatan keputusannya menunjukkan pelajar kita tidak mampu menjawab soalan-soalan berfikiran aras tinggi. Oleh itu, Kementerian Pendidikan Malaysia pada tahun 2012 telah memperkenalkan kurikulum yang baru iaitu KSSI dan KSSM. Dengan ini, kita dapat memartabatkan pendidikan sains dan matematik dengan berfokuskan kepada pelajar yang menguasai kemahiran berfikiran aras tinggi. Di samping itu, bahagian perancangan dan penyelidikan dasar pendidikan 2013 berhasrat untuk mengadakan program yang berkaitan robotik pada peringkat sekolah. Berdasarkan kajian-kajian lepas, penggunaan robotik memberi impa yang positif dari segi aspek kognitif, efektif dan juga psikomotor pelajar. Ia melahirkan modal insan yang berkualiti dalam bidang sains dan teknologi. Menurut Martin 2000, program robotik adalah salah satu hubungan interaksi antara penciptaan teknologi baru dan pembangunan cara-cara inovatif pembelajaran. Menurut Alimis 2010, program robotik dikategorikan sebagai objek pembelajaran dan alat pembelajaran di mana robotik digunakan sebagai alat bantu belajar untuk proses pengajaran dan pembelajaran. Rasional program robotik ini adalah kami telah mengadakan kajian mini dalam kalangan 20 orang guru di daerah Segamat. Item kajiannya telah dibahagi kepada 3 iaitu item pertama adalah keperluan program, item kedua adalah sebab program diperlukan dan item ketiga adalah keberkesanan program. Menurut hasil kajian, seramai 95% responden sangat bersetuju bahawa program ini dapat memupuk semangat melahirkan pelajar yang bersifat inovatif. Ia juga memupuk kebolehan untuk menyelesaikan masalah dan dapat berfikiran secara aras tinggi. Program ini juga akan membantu meningkatkan kepakaran menggunakan peralatan berteknologi dalam kalangan pelajar-pelajar. Visi program ini adalah untuk melahirkan pelajar yang berpengetahuan dan berkemahiran dalam dunia robotik. Misi program robotik ini adalah membina dan membangunkan pelajar yang berilmu, mempunyai daya saing dan berkemahiran dalam menyelesaikan masalah. Matlamat program ini adalah membantu pelajar membina satu asas yang kukuh dalam bidang matematik, sains, teknologi, reka bentuk serta teknologi maklumat dan komunikasi melalui pengalaman hands-on atau penyelidikan. Matlamat yang kedua adalah membolehkan pelajar-pelajar membina pemikiran logik dan sistematik semasa mereka merancang dan melaksanakan program melalui pemprograman robot. Matlamat yang ketiga adalah meningkatkan kreativiti pelajar dan menyelesaikan masalah. Matlamat yang terakhir adalah menyedarkan mereka bahawa terdapat banyak cara untuk memperolehi keputusan yang diingini. Objektif kajian ini adalah
membina asas yang kukuh dalam matematik, sains, teknologi reka bentuk dan ICT melalui hands-on atau penyelidikan, memupuk semangat kerjasama dalam menyelesaikan masalah yang mencabar, membolehkan murid membina daya berfikir secara sistematik dan yang terakhir adalah memperkenalkan pertandingan robotik dalam kalangan pelajar. Terdapat beberapa aspek yang telah dikenal pasti dalam analisis SWOT. Dalam aspek strength, telah dikenal pasti pengetahuan asas dalam bidang robotik, mempunyai keinginan untuk meneroka sesuatu bidang secara mendalam, jurulatih yang berpengalaman dan berkomitmen tinggi, dan sokongan yang bagus dan kuat daripada pihak anjuran dalam merancang program ini. Kelemahan yang telah dikenal pasti adalah perbelanjaan yang tinggi dan juga kekangan masa. Opportunities adalah kerjasama dan sokongan dari guru-guru sekolah lain, kesungguhan pelajar untuk menyertai program robotik ini. Yang terakhir adalah mengadaptasi diri dalam bidang robotik tidak dapat menimba segala maklumat robotik dalam sehari dan pengetahuan yang kurang dalam bidang coding. Teori yang digunakan dalam program ini adalah teori konstruktivisme. Menurut Driscoll 2005, teori konstruktivisme merupakan teori pembelajaran yang melibatkan proses yang aktif yang membina pengetahuan pelajar berdasarkan pemerhatian mereka. Pembelajaran merupakan satu proses yang aktif dan pelajar membina konsep yang baru berdasarkan pengalaman yang sedia ada. Teori konstruktivisme ini juga membolehkan pelajar perlu lebih aktif dalam pembelajaran di mana penglibatan aktif sangat diperlukan agar dapat memaksimumkan kemahiran-kemahiran yang terdapat dalam abad ke-21. Pelajar seharusnya bertanggungjawab terhadap pengalaman pembelajaran pelajar itu sendiri di mana ia dinyatakan sebagai pembelajaran berpusatkan murid. Oleh itu, teori konstruktivisme adalah teori yang paling sesuai yang digunakan dalam program YEARCH ini. Model yang telah digunakan adalah model ADDIE, di mana A adalah analisis, mengenal pasti sasaran dan juga keperluan pembangunan alat bantu mengajar. Dari segi desain, mereka bentuk objektif khusus bagi perancangan aktiviti yang sesuai untuk mencapai objektif yang dirancang. Dalam langkah ini, perlu mereka bentuk strategi pelaksanaan aktiviti daripada konkret ke abstrak iaitu senang ke susah. Yang seterusnya adalah development iaitu perlu dibincangkan tentang kandungan model yang hendak dibangunkan dan cara membuat penilaian serta bahan-bahan yang bakal digunakan dalam pelaksanaan program YEARCH ini. Pada peringkat implementation, perlulah diberikan latihan kepada tenaga pengajar yang mengajar. Program yang telah dirancang akan dilaksanakan kepada peserta bagi mengenal pasti keberkesanan dan masalah semasa proses pembangunan. Dalam proses evaluation, kita perlu mendapatkan maklum balas peserta tentang keberkesanan program ini untuk membuat penilaian. Selamat sejahtera. Nama saya ialah Vishwarubi Anna Perempuan Krishnan. Ingin membuat pembentangan berkaitan dengan program yang inovatif Robotic Challenges, iaitu IRCH, peringkat daerah segamat. Ini adalah senarai jawatan kuasa program di mana setiap ahli akan menjalankan tugas untuk menjayakan program ini. Ahli-ahlinya terdiri daripada pengurusi, naib pengurusi, penasihat program, di mana penasihat program dan pengarah program akan mempunyai tugasan yang agak berat untuk menjayakan program ini.
Di sini kamu boleh melihat senarai jawatan kuasa program yang itu dari penasihat program, pengarah program, setiausaha, bendahari, AJK pendaftaran, AJK aktiviti, AJK peralatan setiaraya, AJK makanan, AJK hadiah, sijil dan cenderahati, AJK dokumentasi, perakam peristiwa dan AJK disiplin dan keselamatan. Ini adalah tentatif program di mana kita menjangkakan program ini akan berlangsung atau akan diadakan pada 10 September 2021, iaitu pada hari Jumaat, di mana program ini adalah program satu hari untuk satu hari yang akan dijalankan untuk satu hari. Program ini bermula pada pagi, iaitu pada 7:30 pagi dan tamat pada pukul 5 petang, di mana pendaftaran peserta akan berlangsung pada pukul 7:30 pagi, diikuti dengan taklimat am dan keselamatan, ice breaking. Slot 1 iaitu pengenalan program asas STEM, sarapan pagi. Slot 2 taklimat asas Arduino. Slot 3 pengenalan kepada jentera ringkas Arduino. Slot 4 pemasangan robot Stemino, diikuti dengan makanan tengah hari. Slot 5, slot 6. Slot 5 adalah bina flowchart dan coding. Slot 6 pembentangan. Pada pukul 4 petang akan diadakan majlis penyampaian hadiah dan peserta dan guru-guru akan bersurai pada pukul 5 petang. Program ini dijangkakan akan tamat pada pukul 5 petang. Sekarang saya akan menerangkan perincian tentatif program di mana terdapat 8 aktiviti utama dalam program ini. Pertamanya adalah aktiviti ice breaking, di mana peserta akan diberikan sehelai kertas A4 dan kertas ini akan dipotong mengikut bilangan ahli kumpulan. Murid-murid perlu menulis tentang first impression mereka melihat seorang setiap ahli dalam program ini. Mereka akan menulis tentang impression seorang rakan mereka. Lepas itu mereka akan meletakkan kertas itu di tengah-tengah kumpulan. Berdasarkan nama ahli kumpulan akan mengambil kertas dan akan membacakan first impression rakan mereka terhadap diri mereka. Melalui aktiviti ini, kita dapat melihat bahawa aktiviti ini memastikan murid lebih mengenali antara satu sama lain, memberi peluang kepada murid untuk memahami personaliti murid lain bagi memupuk kerjasama antara satu sama lain. Selepas itu, aktiviti kedua iaitu pengenalan kepada program asas STEM, di mana tayangan PowerPoint berkaitan tentang program asas STEM kepada para peserta akan dijalankan. Penceramah akan menerangkan tentang kepentingan melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti yang dianjurkan oleh pihak STEM, di mana peserta juga akan mengenali tentang bidang STEM yang sangat penting dalam bidang robotik. Aktiviti ini secara tidak langsung akan membina asas yang kukuh dalam bidang STEM dan dapat memupuk semangat kerjasama dalam menyelesaikan masalah yang mencabar. Seterusnya adalah aktiviti taklimat asas Arduino, di mana penceramah akan memberi taklimat tentang kit robotik dan para peserta akan mengenali nama bahagian-bahagian kecil dalam kit robotik asas tersebut. Aktiviti ini secara tidak langsung akan membina asas yang kukuh tentang kit robotik dan juga membolehkan murid membina daya berfikir secara sistematik dan kreatif. Aktiviti yang keempat ialah pengenalan kepada jentera ringkas Arduino. Peserta akan mengenali bahagian-bahagian dalam jentera ringkas Arduino. Dalam kumpulan yang kecil, murid akan memasangkan jentera ringkas tersebut sebagai asas pengetahuan. Mereka akan mengadaptasikan dengan bahagian-bahagian kecil dalam jentera tersebut. Aktiviti ini secara keseluruhannya dapat membantu murid membina pengetahuan yang asas tentang dunia robotik.
Aktiviti yang kelima adalah iaitu aktiviti yang paling utama, iaitu pemasangan robot Stemino. Aktiviti ini akan diadakan secara kumpulan di mana para peserta akan diberikan set robotik secara kumpulan dan murid-murid perlu memasang robot Stemino tersebut. Dan para peserta akan mereka cipta robot Stemino yang sesuai untuk misi mencari dan menyelamat. Aktiviti ini secara tidak langsung dapat membantu murid membina alat robotik dengan usaha sendiri dan dapat membantu untuk meningkatkan semangat kerjasama dalam menyelesaikan masalah yang mencabar. Aktiviti yang seterusnya adalah bina flowchart dan coding, di mana penceramah akan mengajar cara membina jujukan dan membuat coding. Seterusnya, melalui tunjuk ajar penceramah, setiap kumpulan akan membina jujukan dan membuat coding untuk menyelesaikan masalah dalam robotik. Selepas itu, pembentangan robotik akan dijalankan dan penyelaras akan menilai pembentangan ini, di mana aktiviti ini dapat membina keyakinan diri yang tinggi dalam diri seseorang peserta dan dapat membantu untuk mempraktikkan ilmu pengetahuan dan berfikiran kreatif ketika mengharungi cabaran untuk setiap peserta. Aktiviti yang akhir sekali ialah majlis penyampaian hadiah dan anugerah, di mana peserta akan diberikan sijil dan pemenang pertandingan akan diberikan wang tunai, dan seorang peserta, iaitu peserta yang aktif, akan menerima anugerah, di mana aktiviti majlis penyampaian hadiah ini membantu peserta meningkatkan semangat untuk menerima anugerah dengan penuh kegembiraan dan memupuk semangat menghormati rakan sekumpulan dalam meraihkan kemenangan. Di sini kita boleh lihat cartagan di mana pembentukan jawatan kuasa untuk program ini akan bermula pada bulan Januari, diikuti dengan mesyuarat Indo, tindakan jawatan kuasa, mesyuarat jawatan kuasa, taklimat program, persediaan program. Pelaksanaan program adalah pada bulan September, dan selepas pelaksanaan program untuk menilai keberkesanan program, postmortem akan dijalankan selepas program ini berlangsung. Ini adalah sumber kewangan yang kita menjangkakan dapat. Kita ingin mengumpul bayaran daripada murid, iaitu setiap orang murid akan dikenakan bayaran selama RM10. Untuk setiap peserta akan dikenakan cajaran sebanyak RM10. Sumbangan PIBG adalah RM1,500, sumbangan pihak luar adalah RM2,000, sumbangan Persatuan Robotik Malaysia adalah RM1,000. Jumlah sumber kewangan adalah RM5,500. Selepas itu, di sini kita akan kita dapat melihat anggaran perbelanjaan, iaitu sebanyak RM4,510, di mana penceramah akan diberikan RM300 dan makanan adalah RM840. Hadiah peserta ialah RM800, sijil RM120, peralatan alat tulis tambahan RM200, set robotik adalah RM2,250, di mana setiap kumpulan akan diberikan set robotik yang bernilai RM150. Sasaran peserta adalah setiap sekolah akan diwakili daripada 10 orang murid ahli kelab robotik dari daerah segamat, seorang penceramah yang terkemuka dalam bidang robotik dari Universiti Teknologi Malaysia, dan 19 orang guru sekolah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum semua, saya Nazahira binti Abdullah akan menyambung pembentangan untuk kumpulan kami. Yang ke-12 adalah
Elemen perancangan. Perancangan strategik mempunyai beberapa elemen penting bagi memastikan perancangan yang dibuat bertepatan dengan kehendak dan objektif sesebuah organisasi. Menurut Zainal Abidin 1998 menyatakan bahawa kepincangan salah satu elemen dalam perancangan strategik akan mengganggu perjalanan perancangan. Elemen perancangan yang wujud dalam perancangan strategik ialah visi dan misi program, rasional perancangan, penentuan matlamat dan objektif, pengenalpastian strategik pelaksanaan, penilaian tindakan, pemilihan tindakan, penggubalan rancangan, pengawalan proses dan penempatan piawai serta perancangan semula. Visi dan misi program. Visinya adalah untuk melahirkan pelajar yang berpengetahuan dan berkemahiran dalam dunia robotik. Misinya pula adalah untuk membina dan membangunkan pelajar yang berilmu, mempunyai daya saing dan berkemahiran dalam menyelesaikan masalah. Rasional perancangan. Program ini adalah untuk bertujuan mewujudkan peluang kepada pelajar untuk berfikir secara inovatif dan kreatif, meningkatkan kemahiran pelajar dalam menyelesaikan masalah, menggalakkan pelajar untuk berinteraksi dengan pelajar di sekolah lain dan juga untuk mengembangkan minat pelajar dalam bidang robotik dan automasi. Penggunaan robotik memberi impak positif dari segi aspek kognitif, efektif dan juga psikomotor pelajar. Oleh itu, program pendidikan robotik di Malaysia akan membantu dalam merealisasikan hasrat kerajaan untuk melahirkan modal insan yang berkualiti dalam bidang sains dan inovasi. Program ini perlu dijalankan untuk memupuk semangat berpasukan di kalangan pelajar dan membina keakraban serta saling menghormati. Semangat berpasukan ini membantu untuk membentuk kerjasama di samping berkongsi ilmu pengetahuan dan kemahiran untuk menghasilkan prestasi yang lebih baik. Penentuan matlamat dan objektif. Matlamat program ini adalah untuk membantu pelajar membina satu asas yang kukuh dalam bidang matematik, sains, teknologi reka bentuk serta teknologi maklumat dan komunikasi melalui pengalaman hands-on atau penyelidikan. Ianya juga bermatlamat untuk membolehkan pelajar membina pemikiran logik dan sistematik semasa mereka merancang dan melaksanakan program melalui pemrograman robot. Ianya juga turut bermatlamat untuk meningkatkan kreativiti pelajar dalam menyelesaikan masalah dan menyedarkan mereka bahawa terdapat banyak cara untuk memperoleh keputusan yang diingini. Objektif bagi program ini adalah untuk melahirkan murid-murid yang kreatif dan inovatif dalam bidang teknologi untuk melaksanakan segala tugasan di samping berani mendepani segala cabaran dan halangan. Pengenalpastian strategik pelaksanaan. Tajuk program ini adalah program Young Innovative Robotic Challenge yang berfokuskan kepada untuk menggalakkan penggunaan teknologi berasaskan aktiviti pendidikan robotik dan merangsang minat pelajar dalam bidang robotik serta menggesa pelajar untuk belajar pengoperasian dalam robot. Program ini akan berlangsung di Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Cantu Mancang Adi Selamat yang akan berlangsung selama 1 hari berserta yuran sebanyak RM10 dan pengisian dengan pelbagai aktiviti hands-on yang berkaitan aktiviti robotik dan kaedah aktiviti adalah aktiviti di luar. Penilaian tindakan. Kebaikan program ini adalah ianya bertempat di SJKT Cantu Mancang A, mengambil masa selama 1 hari untuk program ini dijalankan, akan memberikan pengalaman baru kepada pelajar untuk mahir mencipta robot, akan memberikan lebih banyak pengisian dalam meningkatkan kepakaran menggunakan peralatan berteknologi tinggi, berpengetahuan, mendapatkan bantuan daripada jurulatih ataupun fasilitator dan juga kebaikannya adalah untuk mencuki bakat dan kemahiran dalam bidang robotik. Keburukan bagi program ini dijalankan adalah memerlukan yuran penyertaan dan berisiko untuk mendapatkan kecederaan kepada pelajar apabila menjalankan aktiviti luar. Pemilihan tindakan. Penyelaras program mengadakan mesyuarat bersama ahli jawatankuasa dalam menentukan pelaksanaan program Young Innovative Robotic Challenge nanti. Mesyuarat diadakan supaya pemilihan tindakan adalah bersesuaian untuk mencapai objektif program ini. Perbincangan ini bertujuan bagi mengenal pasti dan menentukan aktiviti yang akan dijalankan semasa program berlangsung. Seterusnya, setelah mencapai kata sepakat, maka penyelaras bersama ahli jawatankuasa yang terlibat perlu menyebarkan maklumat berkenaan program yang akan dijalankan kepada guru peserta ibu bapa yang terlibat, sama ada melalui pengumuman semasa perhimpunan pagi, melalui aplikasi WhatsApp, Telegram maupun melalui surat kebenaran penyertaan program dan Google Form. Kemudian penyelaras perlu memastikan bahawa setiap peserta program perlu menyerahkan kembali surat kebenaran ibu bapa penyertai program tersebut supaya dapat disimpan di dalam fail. Ini bertujuan sebagai persediaan awal seandainya berlaku kecemasan peserta program menghadapi masalah atau kecederaan yang tidak diingini.
Dalam masa yang sama, penyelaras juga dapat bertindak dengan cepat bagi menghubungi ibu bapa pelajar yang terlibat. Penggubalan rancangan. Terdapat beberapa langkah dalam menggubal rancangan program Young Innovative Robotic Challenge. Bagi menjayakan program ini, penyelaras menubuhkan ahli jawatankuasa bagi tujuan pengagihan kerja. Seterusnya, penyelaras bersama-sama dengan setiausaha akan saling bantu-membantu dalam menyediakan kertas cadangan kepada penasihat program bagi mendapatkan kelulusan untuk menjalankan ini, iaitu pada 10 September 2021. Seterusnya, penyelaras akan menyediakan tentatif dan catakan proses perancangan program diadakan. Dalam masa yang sama, ahli jawatankuasa yang lain akan bersama-sama membuat kesimpulan dan menetapkan aktiviti yang akan dijalankan supaya program ini berjaya dijalankan kelak. Kemudian, penyelaras program dan ahli jawatankuasa yang lain akan menjangkakan implikasi dan kesan yang akan diperolehi oleh pelajar setelah mereka selamat menghadiri program Young Innovative Robotic Challenge ini. Pengawalan proses dan penempatan piawai. Antara beberapa perkara yang perlu ditetapkan dalam pengawalan proses dan penempatan piawai adalah setiap ahli jawatankuasa perlu menyediakan bahan-bahan dan alatan yang sesuai untuk setiap aktiviti yang akan dijalankan. Seterusnya, penyelaras program dan taklimat kecemasan untuk aktiviti luar. Ini bertujuan bagi mengelakkan daripada berlakunya sebarang risiko kemalangan ataupun kecuaian berlaku. Penyelaras juga perlu mendapatkan khidmat nasihat daripada jurulatih program dalam melaksanakan aktiviti. Penyelaras juga memainkan peranan bagi menyediakan dan mengedar borang maklum balas pada setiap sesi aktiviti dijalankan. Ini bagi membantu penyelaras program dalam menilai dan mengetahui masalah atau kekurangan yang ada sepanjang program ini dijalankan. Perancangan semula. Program Young Innovative Robotic Challenge adalah program yang dirancang bagi melahirkan pelajar yang berpengetahuan dan berkemahiran dalam dunia robotik untuk membina dan membangunkan pelajar yang berilmu, mempunyai daya saing dan berkemahiran dalam menyelesaikan masalah. Perancangan program ini melalui beberapa rangkaian perancangan, iaitu objektif program, menjana program penyelesaian, memilih reka bentuk program, melaksanakan reka bentuk program dan menilai program tersebut. Penyelaras program melakukan proses perancangan yang mana akan melaksanakan program dengan menggunakan elemen perancangan, iaitu menentukan misi dan wawasan organisasi, merangka rasional rancangan, menetapkan matlamat dan objektif program, mengenal pasti strategi pelaksanaan, menilai tindakan dan membuat pemilihan tindakan, menggubal rancangan, mengawal proses dan penempatan piawai dan rancangan semula. Penyelaras program dan ahli jawatankuasa yang lain akan membuat perbandingan hasil dan piawai. Ini bertujuan bagi melihat adakah hasil yang diperolehi mencapai objektif program ini dan adakah pelaksanaan yang dilakukan adalah pelaksanaan yang berkesan kepada program ini. Apabila terdapat permasalahan yang berlaku, penyelaras program akan membuat tindakan pembetulan bagi memastikan permasalahan itu dapat diselesaikan. Penyelaras program dan ahli jawatankuasa yang lain akan melalui program perancangan semula untuk melihat langkah atau strategi penyelesaian yang baru agar dapat bersama-sama menyelesaikan masalah yang timbul. Proses perancangan. Terdapat 5 langkah dalam melaksanakan program ini. Langkah-langkah ini diambil bersempena dengan menggunakan model ADDIE. Antara langkah pertama adalah analisis, yang kedua reka bentuk, pembangunan, pelaksanaan dan penilaian. Bagi langkah analisis, untuk mengenal pasti sasaran dan keperluan pembangunan ABM, iaitu menganalisis keperluan pengguna iaitu pelajar, menganalisis keperluan pembangunan untuk membangunkan model, analisis matlamat pengajaran, analisis kesesuaian isi kandungan untuk program dijalankan. Bagi langkah reka bentuk objektif khusus bagi perancangan aktiviti yang sesuai untuk mencapai objektif yang dirancang. Dalam langkah ini juga perlu mereka bentuk strategi pelaksanaan aktiviti daripada konkret ke abstrak, iaitu senang ke susah. Dalam langkah pembangunan, dalam langkah ini perlu dibincangkan tentang kandungan model yang hendak dibangunkan dan cara membuat penilaian serta bahan-bahan yang bakal digunakan dalam pelaksanaan program REACH ini. Langkah keempat adalah pelaksanaan. Sebelum program ini bermula, perlu diberikan latihan kepada tenaga pengajar yang mengajar. Program yang telah dirancang akan dilaksanakan kepada peserta bagi mengenal pasti keberkesanan dan masalah semasa proses pembangunan projek berlaku. Jika terdapat masalah, pembaikpulihan akan dilakukan. Langkah yang kelima adalah langkah penilaian. Proses perancangannya adalah untuk mendapatkan maklum balas peserta tentang keberkesanan program.
Penilaian sumatif akan dilakukan pada peringkat ini di mana penilaian formatif dilakukan dalam setiap langkah model AD. Maklumat daripada peserta akan digunakan untuk menambah baik program ini pada masa akan datang. Kesimpulannya, program ini merupakan salah satu program yang amat berguna kepada generasi muda yang agak berkembang seiring dengan perkembangan teknologi. Perancangan sebelum, semasa dan selepas mengadakan program perlulah dibuat dengan teliti agar program ini dapat mencapai objektif dan matlamatnya. Setelah program ini dijalankan menggunakan kit robotik, telah dikenal pasti bahawa ia mendorong pelajar bukan sahaja untuk membangunkan kemahiran yang berkaitan dengan pembelajaran mereka tetapi juga untuk belajar bagaimana kerjasama antara satu sama lain sebagai sebahagian daripada kerja berpasukan. Didapati kunci untuk mendorong mereka mengembangkan penyelesaian baru kepada tugas yang diberikan adalah idea mereka untuk mencipta cabaran dan membina matlamat untuk mencapai dan memberi tumpuan serta perhatian sepenuhnya terhadap program tersebut. Ini dapat dilihat daripada semua aktiviti yang dijalankan dengan penggunaan kit robotik ini menunjukkan keterlibatan pelajar dalam transformasi pembelajaran ini adalah merupakan satu kejayaan yang sangat berkesan dan berjaya impaknya. Sekian, terima kasih.